Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya sekali lagi kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita sekali lagi untuk kita bertemu pada sesi Rabu malam kita. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sentuh tentang beberapa lagi sifat. Tapi sebelum tu saya minta kebenaran semua untuk saya mutekan. Boleh ya? Okey, saya akan mutekan sehingga habis saya bagi penerangan, kemudian saya akan buka balik untuk sesi soalan. Okey, untuk sesi soalan kepada siapa yang ingin bertanya. Okey, insya-Allah saya mohon keizinan untuk mutekan. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ni kita dah menyentuh tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan huruf. Okey, di mana sekejap. Yang ni sekejap saya nak try tulis dulu, saya nak tengok. Oh, bukan, yang ni bukan slide. Saya nak buka slide. Sekejap ya, saya minta maaf. Okey. Baik. Okey, sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyentuh tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan huruf. Okey. Okey, di mana apabila kita nak membaca Al-Quranul Karim, maka ini adalah perkara yang paling utama. Okey, iaitu bagaimana kita menyebut huruf-huruf ini. Okey, dengan sebutan huruf yang betul, maka bacaan kita akan jadi betul. Sebutan huruf yang salah, maka bacaan kita akan menjadi salah, dan berkemungkinan besar kesilapan dalam menyebut huruf akan membawa kepada perubahan makna. Okey. Maka dalam huruf kita ceritakan hal itu bahawa langkah pertama, first step, okey, dalam kita nak menyebut huruf adalah dengan kita menyebut ataupun mengetahui tentang makhraj. Okey, makhraj atau tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Okey, di mana kita bagi tahu bahawa makhraj ada berapa? Ada 5. 2 makhraj bunyi, 3 makhraj huruf. Makhraj bunyi adalah rongga dan pangkal hidung. Okey, yang ni kita kena ingat. Okay, dalam nak belajar Al-Quran, inilah part yang paling susah sekali. Part yang paling susah adalah untuk kita ingat, alamak, dekat mana keluar huruf ni. Okay, huruf ba keluar kat mana, ta keluar kat mana, sa keluar kat mana. Ini yang paling susah. Kalau kita dapat kuasai benda ni, maka 50% bacaan Al-Quran dalam genggaman kita. Ini sahaja, makhraj sahaja. Okay, kita dapat kuasai benda ni, maka 50% bacaan Al-Quran ada dalam tangan kita. Lalu macam mana caranya untuk kita sentiasa ingat benda ni? Okay, hatta dalam kehidupan seharian kita pun. Okay, kalau hari pertama kita bekerja, kita nak cari jalan pergi tempat kerja, kita kena Waze, kena tanya orang. Okay, tapi bila dah hari-hari kita pergi tempat yang sama, kita akan tahu jalan tersebut. Okay, sama juga dalam nak membaca Al-Quran. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, kita akan hadapi kesukaran. Ya, kita akan hadapi kesukaran. Tetapi kalau hari-hari, setiap hari, kita ulang, kita tengok benda ni. Hari ni kita tengok, hari ni saya berkenalan dengan huruf ba. Ba ni makhraj dekat mana? Dekat bibir, 2 bibir. So kita pun sebut ba. Lepas tu ada baris dia, ba, bi, bu. Okey. Okey, huruf jim dekat mana? Huruf kaf dekat mana? Huruf mim dekat mana? Okey. Lalu kalau setiap hari kita buat macam tu, okey, macam saya sebut sebelum ni, sentiasa peruntukkan dalam 10 ke 15 minit tiap-tiap hari. Okey, 10 dan 15 minit ni apa? Bacaan kita, bacaan yang kita fokus. Okey, fokus kepada perkara-perkara tertentu. Okey, bukan kita fokus pada semua, kita jaga panjang, pendek apa semua. Itu ada bacaan harian kita. Okey, kita baca Quran tiap-tiap hari, lepas subuh, lepas maghrib, itu bacaan harian kita. Tak apa, kita kekalkan yang itu.
Tapi pada masa yang sama, cuba bagi dalam satu hari itu ada 10 hingga 15 minit untuk kita fokus sahaja kepada ni tempat keluar huruf. Okay, katalah kita baca surah Inna a'tainakal kautsar. Okay, kita baca Inna a'taina. Okay, so kita pun sebut Inna. Okay, ni ada sabdu. Sabdu kita dah belajar belum? Kalau dah belajar, kita ingat balik. Sabdu ni apa dia? Okay, kalau belum belajar, tak apa. Tengok dulu. Apa yang kita nak tengok? Huruf nun. Okay, keluar dekat mana huruf nun ni? Okay, kita dah belajar huruf nun. Huruf nun, makhraj dia dekat mana? Okay, makhraj dia ingat. Hujung lidah pergi ke langit-langit atas. Tak ingat, buka nota. Tak apa, tengok dulu. Okay, tengok nota kita. Tak apa. Inna, kemudian a'taina. Ada ain mati. So ain mati, cara sebutan huruf mati kita tak sentuh lagi. Tapi ain keluar daripada mana? Kita tahu daripada kerongkong. Di mana bunyi ain sebenarnya adalah bunyi hamzah yang disempitkan laluan dia. Okay, sebab tu kita kata seolah-olah macam pangkal lidah tolak anak tekak ke belakang. Taina. Okay, disempitkan laluan. Okay, macam kita cekik kita punya tekak. Okay. Okay. Dan kemudian kita tengok huruf ta. Okay, a'taina. Okay, contoh kita nak sebut belajar apa hari ni kita tengok a'taina ka kan. Okay, ni ada alif. A'taina ka. Ta dekat mana? Nun dekat mana? Kaf dekat mana? Ka al-kautsar. Okay, al-lam dekat mana? Kaf dekat mana? Waw dekat mana? Sa dekat mana? Ra dekat mana? Inna a'taina kal kautsar. Okey, al-kautsar adalah nama sungai yang ada di dalam syurga, yang mana hujung sungai ini bukan punca dia tapi penghujung sungai ini adalah kolam air Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haud. Okey. Inna a'taina kal kautsar. Lalu kita tengok pada ayat ini benda-benda yang kita dah ambil. Makhraj dia dekat mana? Okey, panjang pendek ni bukanlah kita kata abaikan. Bacaan Al-Quran memang kita tak boleh nak abaikan. Tapi untuk belajar tak apa. Untuk belajar, maka kita abaikan sekejap. Nun, sabdu macam mana kita tak tahu nak sebut. Lam macam mana nak sebut bila dia mati kita tak tahu lagi. Tak apa, yang tu tak usah risau lagi. Sebab benda tu kita tak ambil lagi. Hanya fokus pada perkara yang kita sudah belajar. Okay, benda yang kita dah belajar adalah makhraj. Maka fokus kepada ini. Tiap-tiap hari 5, 10 hingga 15 minit. Okey, kemudian dalam makhraj huruf pula kita ada yang pertama kita ada kerongkong. Okey, kerongkong. Okey, kemudian kita ada lidah. Okey, kemudian kita ada bibir. Okey, dan setiap daripada satu ni ada pecahan dia. Kerongkong ada 3 pecahan. Tengah-tengah hujung pangkal kerongkong. Lidah ada pangkal lidah, tengah-tengah lidah, tepi lidah, hujung lidah. Ada 4 pecahan. Okey, kalau bibir pula, bibir ada berapa pecahan? Bibir tak ada pecahan kan. Okey, pakai bibir je. Okey, cuma ada yang pakai 2 bibir dan ada yang pakai 1 bibir. Okey, so ini makhraj huruf. Langkah pertama bila kita nak sebut huruf adalah makhraj dia. Kemudian kita pergi pada langkah kedua. Langkah kedua, apabila nak menyebutkan huruf, maka kita perlu tengok kepada sifat umum dia. Okey, saya namakan dia sifat umum. Dia sifat, tapi saya namakan sifat umum. Apa sifat umum bagi huruf? Adalah tebal, nipis, kadang-kadang tebal, okey, dan kadang-kadang nipis. Okey, yang ni kita tahu satu huruf dia, ra. Okey, yang ni huruf tebal ada 7. Huruf nipis selain daripada 7, 8 kita ada 28 huruf, ada 20 huruf lagi. Okey, so huruf-huruf nipis. So ini langkah kedua. Setiap kali nak baca Al-Quran, makhraj sifat umum. Makhraj tebal nipis. Makhraj tebal nipis. Baik, boleh? Okey. Langkah 1 dan 2 ini adalah untuk huruf-huruf berbaris. Okey, dengan kata lain berbaris atas, bawah dan depan. Okey. Okey. Lalu di sana ada keadaan huruf-huruf berbaris mati. Okey, ataupun kita panggil dia sukun. Okey. Kita akan sentuh pada tempat ni. Okey, tapi sebelum kita masuk pada mati dan sukun ni, kita nak tengok beberapa sifat unik bagi beberapa huruf.
Okey, ada huruf-huruf tertentu dia ada sifat-sifat unik bagi dia. Okey, kita pun nak tahu apa sifat-sifat unik bagi huruf ni. Saya padam dulu ya. Okey, tadi kita recall. Setiap kali masuk kelas selepas ni, kita akan recall dulu apa yang kita dah belajar. Kita akan ulang balik apa yang kita dah belajar. Okey, supaya kita dah tahu benda apa yang kita dah belajar, benda apa yang belum kita belajar, sambil kita ingatkan tempat-tempat yang berkemungkinan kita ada kurang faham ataupun salah faham. Kurang faham tak apa lagi. Salah faham masalah. Saya cerita lain, dia faham lain. Itu sangat besar masalahnya. Okey. So kita nak tengok beberapa sifat unik bagi beberapa huruf. Okey, saya kekalkan yang ini. Okey, sebab ini adalah benda yang sangat penting. Okey, sentiasa tengok. Dan kalau dapat orang tampal nota kat depan pintu rumah dia ke, pintu bilik dia ke, dekat meja study dia ke, tampal yang ini. Okey, nak baca Al-Quran ini. Makhraj sifat umum iaitu tebal atau nipis. Okey, boleh. Okey, baik. Pada hari ini kita nak tengok beberapa sifat unik huruf beberapa sifat unik kita tambah kat sini, beberapa huruf. Bukan semua huruf beberapa huruf. Okey, baik. Sifat yang pertama kita namakan dia sebagai takrir. Okey. Wa takririn ju'il kata Ibn Jazari bi takririn ju'il, dengan takrir. So huruf mana yang ada takrir? Okey, huruf yang ada takrir. Sebelum tu, takrir ni maksud dia apa? Takrir ni maksudnya getaran. Okey, takrir maksudnya kita bagi makna getaran, al-hazz. Okey, takrir ni maksudnya ulang-alik. Okey, benda yang berulang. Okey, itu takrir. Karrara yukarriru takriran maksudnya ulang dan ulang. Okey. Tetapi dalam tajwid ni, dalam fokus kita, dalam sebutan huruf, maka benda yang berulang adalah lidah. Lidah dia turun naik, turun naik, turun naik. Ini benda yang berulang. So, lidah turun naik ni kita panggil dia sebagai seolah-olah dia sedang bergetar. Okay, dalam bahasa Arab, getar dipanggil haz. Okay, hazzun. Itu getaran. Belajar bahasa Arab, boleh hazza. Okay, macam kalau kita dengar macam hadis Nabi SAW menyebutkan ketika matinya seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala an, di mana Nabi bagi tahu bahawa ihtazza arsyur rahman bi mautih. Jibril alaihi salam turun datang jumpa Nabi SAW lalu bertanya apa yang berlaku. Lalu Nabi tanya apa yang menyebabkan kamu turun? Maka kata Jibril, ihtazza arsyur rahman, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Okay, seorang sahabat Nabi yang hebat. Okay. Lalu apa getaran yang kita maksudkan? Huruf yang mempunyai sifat takrir ini, yang mempunyai sifat getaran ini akan digetarkan apabila dibunyikan. Okay, bila kita nak bunyikan huruf tersebut, maka akan kita getarkan. Okay. Lalu huruf yang bergetar adalah huruf ra. Okey, lalu kita nak tengok apa yang bergetar. Apa yang bergetar, maka kita tengok ra. Ra, bila kita nak sebut ra, apa yang kita kena tengok dulu first kali? Jangan lupa, apa yang kita kena tengok first kali? Makhraj dia. Ni, langkah satu. Jangan lupa, makhraj. Okey, makhraj ra. Okey, ingat balik, makhraj ra dekat mana? Okey, makhraj ra, hujung lidah. Okey, hujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Okey, langit-langit atas lah kan? Tak ada langit-langit bawah. Okey, hujung lidah bertemu dengan langit-langit, maka kita dapat huruf ra. Letakkan hujung lidah kita ke langit-langit atas. Okey, kemudian lepas kita tengok makhraj, kena tengok apa? Kena tengok sifat umum dia, tebal atau nipis. Baik, ra adalah huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. So kita tak boleh nak spesifikkan ra ni tebal atau nipis. Tapi kalau tebal dengan nipis, mana yang lagi kuat kita rasa? Tebal kan? Tebal lagi kuat. Okey, lalu kita cuba untuk tebalkan dia. Okey, maksudnya kita tak bawa dia ke arah senyum. Okey kan, huruf nipis kan kita kata bawa ke arah senyum, ra. Okey. So kita nak pegang ra ni sebagai tebal. Okey, kita campurkan. Makhraj campur tebal dan nipis. Okey, dan kemudian ra bergetar. Itu ra. Okey. Itu ra. Okey, ra sifat dia mesti bergetar. Makhraj dia hujung lidah pergi ke langit-langit atas, kemudian kita getarkan lidah kita.
Okey. Okey. Kebanyakan orang tidak dapat menyebut huruf ra ini. Ra ni orang tak dapat buat kerana masalah pada lidah dia. Okey, masalah apa? Masalah tidak boleh getarkan lidah. Kenapa tak boleh getarkan lidah? Dua sebab, sama ada lidah berat atau lidah pendek. Okey, lidah berat atau lidah pendek. Lidah berat, tok guru saya, terpakai tok guru pula. Okey, lidah berat ni kita tak boleh buat apalah. Kita kena usaha untuk bagi dia jadi ringan. Dan antara petua yang disebutkan oleh guru hafazan saya ketika saya sekolah menengah dulu. Lama dah ni petua dia. Okey, guru daripada Kenya. Okey, dia kata apa? Gosok lidah. Gosok lidah. Gosok lidah dengan berus gigi ataupun dengan kayu sugi. Okay, gosok lidah. Jangan pakai pembersih lidah kat belakang tu. Dekat berus gigi kita, belakang dia kadang-kadang ada benda yang bintak-bintak kecil-kecil tu kan. Okay, so ramai orang dia gosok gigi pakai benda tu. Benda tu untuk membersihkan gigi. Membersihkan lidah. Gosok gigi pula. Gosok lidah. Dengan belakang apa, kayu belakang berus gigi. Okay. Tapi benda tu hanya untuk membersihkan lidah. Okay. So dia punya petua dia adalah gosok lidah, guna berus tu. Berus gigi tu kita gosok pada lidah kita. Okay, supaya lidah yang berat, insya-Allah apabila kita selalu amalkan yang itu, kita akan jadi ringan. Okay, akan jadi ringan. Okay. Ada pun masalah lidah pendek ni, maka ini ujian Allah Ta'ala bagi. Setiap orang ada ujian dia. Ada orang tak ada gigi, ada orang lidah pendek. Okey, lalu ini ujian yang Allah Ta'ala bagi. Dan dengan ujian ini Allah Ta'ala nak bagi gandaan pahala. Okey, gandaan pahala. Okey, kerana orang yang senang sebut, dia senanglah sebut dia. Tapi orang yang susah sebut, dia terpaksa berusaha untuk sebut benda tu, maka Allah Ta'ala gandakan pahala bagi dia. Kerana Nabi SAW menyebutkan, وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرًا. Orang yang baca Al-Quran, kemudian dia sukar nak baca. Syaq ni susah. Berat, beban untuk dia baca. Okey, maka Nabi SAW kata, lahu ajran. Dia akan dapat 2 pahala. Okey, ni 2 masalah yang biasanya berlaku apabila hendak menyebutkan huruf ra. Lidah menjadi berat, lalu dia jadi ra. Dia tak boleh nak bergetar, maka menjadi huruf ghain. Okey, dia bertukar menjadi ghain. Okey, lalu cara dia adalah dengan kita kena selalu training sebut huruf ra. Kita dah tahu makhraj dia, sentuhkan hujung lidah ke langit-langit atas. Okey, dan ra sifat dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Maka tengok pada baris dia. Nanti kita akan cerita tentang ra. Dan ra ada sifat unik iaitu getaran. Getarkan. Maka dapatlah kita huruf ra. Okey, boleh? Okey, baik. Mari kita tengok contoh perkataan dan contoh bunyi huruf ra dalam perkataan-perkataan. Baik, tengok. Ra baris atas bunyinya ra. Okey. Ra baris atas sifatnya tebal. Okey, makhraj kita dah tahu. Okey, ra baris bawah sifatnya nipis. Ra baris depan sifatnya tebal. Okey, ingat. Ra baris atas tebal, ra baris bawah nipis, ra baris depan tebal. Detail kita akan detailkan dalam satu bab khusus yang namanya ra. Okey. Baik. Okey, ra baris atas bunyi dia ra. Okey, kita sebut tadi ra baris atas tebal. Tebal kita tak apa? Kita tak senyum. Okey, kita tak bawa dia ke arah senyum. Sebab kalau pergi senyum dia akan jadi ra. Dia tak jadi ra, dia jadi ra. So kita tak senyumkan dia, kita jadikan dia ra. Ra. Buka mulut. Ra. Dan saya mohon sangat-sangat pada tuan-tuan dan puan-puan, jangan muncung bibir. Okey, jangan sebut ra dengan ra. Okey, ra. Kita tak nak ra, kita nak ra. Okey, ra. Tengok. Ra. Saya buka mulut. Okey, jangan ra. Ra. Okey, kerana ra menjadikan bunyi RO. Dalam bahasa Arab kita sebut itu apa? Tidak ada O. O ni tak ada dalam bahasa Arab. Yang ada hanya ra dan ri dan ru. A, I, U sahaja yang ada. So O tak ada. Jadi jangan muncungkan bibir sampai keluarkan bunyi O.
ro. Ro tak ada Okey, baik. Baik, jom kita sebut. Kita dah tengok baris hari tu dan hurufnya rakibah. Rakibah. Nampak? Getar. Rakibah. Rakibah. Ra mesti ada getaran. Okay, cuma getaran tu kadang kuat, kadang nipis. Ada situasi tertentu dia bergetar lebih, ada situasi dia bergetar perlahan. Okay, yang penting ra mesti ada getaran. Jika tak bergetar dia jadi ra, ra, ra. Dia jadi ra. Jadi seolah-olah macam ghin. So untuk elakkan dia jadi ghin, getarkan. Rakibah, rakibah. Nampak ra. Okay, getarkan. Okey, kemudian ra yang seterusnya. Bari, ri, ri. Nampak ada getaran. Ri. Bari'a, bari'a. Okey. Bari'a. Okey. Okey, dan perkataan yang ketiga, kimaru. Okey, ni yang ketiga. Okey, ni yang nombor 1, yang nombor 2 dan nombor 3. Okey, nombor 3 ra baris depan ru. Muncungkan bibir. Baris depan seolah-olah kita sedang minum air daripada straw. Okey. Kimaru. Okey. Kimaru. Okey, ingat qaf baris bawah, qaf huruf tebal. Baris bawah kita jatuhkan rahang kita ke bawah. Ki. Okey, jangan senyum kan. Okey, senyum menghilangkan ketebalan qaf. Jatuhkan rahang kita ke bawah. Kimaru. Okey, boleh? Okey, dan ia lebih jelas. Ia ni apa? Getaran lebih jelas ketika huruf berbaris mati. Kita akan tengok nanti apabila kita masuk pada pelajaran mengenai huruf-huruf yang berbaris mati. Baik, ini sifat unik yang pertama iaitu sifat takrir, getaran yang ada pada huruf ra. Kita pergi pada seterusnya. Sifat yang kedua, sifat unik yang kedua adalah sifat yang dinamakan sebagai tafasyi. Okey, tafasyi. Walid tafashishinu, kata Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimahnya. Okey, apa dia tafasyi ni? Tafasyi ni maksudnya semburan angin. Okey, kita sembur, tapi bukan sembur. Biasa orang sembur dia ingat dia sembur yang tersembur keluar ni biasanya air liur. Okey, tapi yang kita sembur ni adalah angin. Dan semburan angin ni dia bukan keluar. Okey, dia akan ada keluar. Okey, tapi semburan angin ni dia berlaku dekat dalam mulut kita. Okey, huruf yang mempunyai tafasyi akan berbunyi dengan disertai semburan angin. Okey, mungkin kita boleh tambah kat sini semburan angin di dalam mulut. Okey, semburan angin yang berlaku di dalam mulut. Okey, di mana kalau kita kata mulut kita macam ni dalam dia, okey, maka angin akan bergerak sini, bergerak ke sana, bergerak ke bawah, semua ada semburan angin. Okey, baik, boleh? Okey, dan huruf yang ada tafasyi adalah satu huruf sahaja, iaitu huruf shin. Baik, kita nak sebut huruf shin. Benda pertama kita kena tengok apa dia. Jangan lupa nak sebut shin. Duk pandang tafasyi ni langsung duk lupa dah. Okey, step pertama nak sebut huruf kena ingat apa? Makhraj. Jangan lupa yang tu. Okey, makhraj. Makhraj shin dekat mana? Siapa tahu makhraj shin dekat mana? Tengah-tengah lidah, sentuh ke langit-langit atas. Okey, dan gigi dirapatkan. Gigi atas, gigi bawah dirapatkan. Okey, kita letak tengah-tengah lidah, letak pada langit-langit atas, gigi dirapatkan. Baik. Okey, itu makhraj dia. Okey, jangan bunyikan lagi. Okey, makhraj dia dulu. Yang kedua, shin tebal ke nipis? Macam mana kita nak tahu shin tebal ke nipis? Baris ataskan dia dan cuba senyumkan. Sya. Jadi tak? Sya. Okey, bila kita bawa dekat arah senyum, bunyi dia masih lagi sya. Sya. Okey. So, sifat shin adalah huruf nipis. Yang mana huruf nipis sentiasa bawa ke arah senyum. Sya. Sya. Jangan senyum, jangan sya. Tu pelik bunyinya. Okey, bawa ke arah senyum. Okey. Sya. 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 Okey, baik.
Kemudian, okey, kita baru tahu hari ini bahawa shin ada sifat tafashi, ada semburan angin dalam mulut. So, macam mana semburan angin dalam mulut berlaku? Baik, makhraj, sifat nipis dan tafashi. Sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, boleh. Sya ada ada macam semburan angin yang keluar daripada mulut kita. Baik. So kita tengok contoh perkataan. Okay. Shin baris atas, sya ke arah senyum. Syakawa. Okay, boleh. Ingat huruf kaf dekat mana, waw dekat mana makhraj dia. Syakawa. Okay. Kemudian shin baris bawah dekat sini. Bushira. Okay, ingat mana huruf nipis, mana huruf tebal. Bushira. Ra. Okay, bu macam orang minum straw. Shi. Okay, sama ada senyumkan ataupun rendahkan kita punya rahang ke bawah. Bushira. Okay, dua-dua boleh. Okay. Perkataan yang ketiga, baltisha. Rendahkan rahang kita ke bawah. Ingat makhraj ta dekat mana. Baltisha. Nampak? Baltisha. Okay, boleh? Boleh. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ia lebih jelas ketika huruf berbaris mati. Ia ni apa? Tafashi ni. Semburan angin lebih jelas kalau huruf berbaris mati. Kat mana huruf shin berbaris mati? Tak jumpa. Tak ingat kataan. Okey, katalah kita berhentikan dengan shin kat sini. Okey, kita matikan shin kat sini. Okay, tadi dia baris atas, kita pun matikan. Baltish. Nampak? Lagi kuat dia punya semburan, nampak? Baltish. Asal baris dia Baltisha. Nampak ringan je. Tapi bila kita berhenti Baltish, nampak kuat dia punya semburan. So, apabila huruf berbaris mati maka dia lebih jelas. Okey, so nanti kita tengok yang ni. Okey. Baik. Okey, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga. Okey, satu sifat yang kita namakan dia sebagai safir. Okey, safir ataupun ejaan dia dengan huruf sad ya. Safir. Okey, safir. Safir ni kalau kita kata antara alat yang bunyi safir adalah safarah. Safarah ni apa? Whistle. Okay, safarah. Okey, nak tahu bahasa Arab kita tengok bahasa Arab. Safaratun. Okey, safarah adalah whistle. Okay. So whistle ni bila dia berbunyi, okay, tapi sebelum dia nak berbunyi tu dia ada kan, ada itu kita panggil bunyi safir. Okay. Maksud dia apa? Desiran. Bunyi safir desiran. So kalau benda yang berdesir ni apa dia? Yang ada bunyi semua yang ada tu. Okay. So kita nak tengok huruf-huruf apa yang ada desiran. Huruf-huruf yang mempunyai sifat safir akan mengeluarkan bunyi desiran apabila kita menyebutnya. Okey, maka huruf dia ada 3. Tadi huruf satu-satu je, senang. Ni huruf dia ada 3, iaitu zai, sin dan sad. Okey, macam mana safir tu berlaku? Okey, bila kita nak sebut zai, z, nampak dia ada okey, itu safir, desiran. Okey, sin, sa, nampak desiran. Sa, si, su. Kan dia? Okey. Sad. Sa, si, su. Okey. Sa, si, su. Nampak ada bunyi? Okey. Baik. Okey. Kita nak sebut huruf-huruf ni. Yang pertama kita kena tengok apa? Makhraj. Jangan lupa yang ini. Yang ini matematik. Okey, kalau siapa belajar matematik, dia panggil jalan kerja. So nak belajar makhraj, nak belajar tajwid pun jalan kerja. Yang pertama makhraj, yang kedua sifat umum, tebal atau nipis. Baik, kita tengok satu persatu. Zai
tebal ke nipis? Makhraj zai dekat mana? Oh, silap. Saya pun langkah terus nombor 2. Hai, ustaz tak sabar. Okey, baik. Zai, makhraj dia dekat mana? Ingat balik makhraj kat mana? Tak ingat? Buka nota. Tengok nota kat mana. Oh, ustaz, makhraj zai ni. Zai, hujung lidah, belakang gigi bawah. Ataupun hujung lidah, hujung gigi bawah. Okey, dan gigi atas, gigi bawah dirapatkan. Okey, baik. Kemudian, zai tebal ke nipis? Okey, zai tebal ke nipis? Kita cuba senyumkan. Bawa dia ke arah senyum. Baris ataskan dia dan kemudian bawa dia ke arah senyum. Za, za. Bunyi tak? Bunyi za, za. Okey, bunyi. Maka dia adalah huruf nipis. Okey, zai huruf nipis. Za, zi, zu. Okey, za, zi, zu. Okey, baik. Kemudian kita ada huruf yang seterusnya iaitu huruf sin. Makhraj sin dekat mana? Ingat balik. Sin, sin. Okey, makhraj sin adalah hujung lidah, hujung gigi bawah ataupun belakang gigi bawah. Gigi atas dan gigi bawah dirapatkan. Okey. Okey, dan kemudian sin tebal ke nipis? Okey, cuba baris ataskan dia dan senyumkan. Sa, sa. Boleh tak bunyi? Boleh, maka sin nipis. Sa, sa. Okey, baik. Kita pergi pada huruf yang seterusnya iaitu huruf sad. Sadun, sad. Okey, baik. Huruf sad. Makhraj dia hujung lidah, hujung gigi bawah ataupun belakang gigi bawah, gigi atas, gigi bawah dirapatkan. Okey, nampak persamaan tiga-tiga huruf ni? Okey, walaupun dia sifat unik tetapi tiga-tiga huruf ni berkongsi makhraj yang sama, iaitu hujung lidah pergi ke hujung gigi bawah ataupun belakang gigi bawah, gigi atas dan gigi bawah dirapatkan. Za, sa. Okey. Za nipis, sa nipis, sad tebal ke nipis? Baik, baris ataskan dia dan kemudian bawa dia ke arah senyum. Sa, sa. Jadi sa ke jadi sa? Sa, dia tak jadi sa, dia jadi sa. Lalu sad adalah huruf tebal. Kita tak boleh senyumkan. Makhraj tebal nipis campur dengan safir. Sa. Sa. Okey, nampak? Sa. Si. Si. Su. Sa. Si. Su. Okey, campurkan tiga-tiga. Makhraj tebal nipis, sifat khas bagi dia iaitu safir. Baik, kita cuba dengan latihan perkataan kita. Perkataan pertama, perkataan kedua, perkataan ketiga. Okey, yang ni semua ada dalam nota tambahan Dalam nota asal saya tak letak. Saya tak masukkan. Okey. Sebab setiap kali saya nak kelas saya akan rujuk balik. Okey, sesuai tak nota ni masuk dalam kelas ni. Nota ni sesuai tak masuk kelas ni. Kalau tak sesuai saya akan adjust. Dan adjustment inilah, amendment inilah yang menyebabkan berlakunya penambahan-penambahan pada nota kita. Okey, baik. So kita cuba. Zai baris atas, sin baris bawah, sad baris depan. Za, si, su. Za, si, su. Okey. Za, za ke arah senyum. Kita bawa ke arah senyum kerana dia nipis. Za, za. Za, si, su. Si, senyumkan kerana baris bawah. I, i. Okey, ataupun rendahkan rahang kita. I, i. Boleh pilih dua-dua. Za, si, su. Za, si, su. Okey, boleh? Baik, kita pindah pada perkataan yang kedua. Sin baris atas, sad baris bawah, zai baris depan. Sin baris atas bunyi dia sa, sa. Dia nipis, bawa ke arah senyum supaya lidah kita turun ke bawah. Sa, sa. Sa, si, zu. Sa, si, zu. Okey. Sa, si, zu. Si, si. Huruf tebal, tak boleh senyum. Maka hanya rendahkan rahang kita ke bawah. Sa, si, si, zu. Sa, si, zu. Okey, baik. Perkataan yang ketiga, sad baris atas, zai baris bawah, sin baris depan. Okey. Sa, zi, su. Sa. Sa. Tak senyum. Okey, tak senyum. Dan jangan muncung. Jangan so.
So, SO kita tak nak. No SO. SA, yes. Okay. Sa. Sazisu. Sazisu. Okay. Boleh? Baik. Ia. Apa ia? Safir. Lebih jelas ketika huruf berbaris mati. Okay. Kata kita matikan ni. Ini mati. Ini mati. Ini mati. Kita nak tengok contoh. Okay. Zasius. Zasius. Apa? Zasius. Celsius. Celsius. Nampak lagi kuat bunyi dia kan? Okay. Bukan kita yang kuat kan, tapi dia terjadi secara semula jadi. Biasa nak break tu memang bunyi jadi kuat. Okay. Sozis. Sozis. Okay, nampak ada bunyi yang kuat apabila dia bukanlah kuat tapi lebih jelas. Lebih jelas ketika huruf berbaris mati. Okey, baik. So, kita akan pergi pada tajuk kita pada malam ini. Bab 7 iaitu apabila huruf berbaris mati atau sukun dan sifat-sifat yang berlaku kepada huruf mati. Baik, baris mati di dalam Al-Quran ini tandanya. Kalau jumpa tanda ni dekat mana-mana huruf, atas huruf ada tanda seperti ini, macam tangan tu. Nampak macam tangan nak mengambil sesuatu. Okay. Ataupun separuh daripada, katalah, kita kata separuh daripada oval. Ni oval. Okay. So separuh daripada oval, maka ini dinamakan tanda mati ataupun sukun. Okay, boleh? Baik. Okey, sebelum ni kita dah tengok tentang huruf-huruf bila dia baris atas, bila dia baris bawah, dia baris depan. Maka sekarang kita akan tengok keadaan huruf-huruf apabila dia berbaris mati. Lalu huruf-huruf secara umumnya, apabila huruf-huruf ni berbaris mati, maka ada beberapa sifat yang menyertainya. Okey, sifat yang pertama dinamakan sebagai qalqalah. Okey, mungkin ada orang pernah dengar, mungkin ada orang tak pernah dengar. Okey, qalqalah. Nak hafal, hafal. Tak nak, tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Sifat kedua, nama dia syiddah. Nak ingat, boleh hafal, boleh. Tak nak hafal pun, tak apa. Tak ada masalah. Kita akan tengok nanti huruf-huruf dia. Sifat ketiga, dinamakan sebagai rakhawah. Okay, rakhawah. Okay, sifat keempat, kita namakan dia bainiyah. Dan ada sebahagian menamakannya sebagai tawassut. Okay. Baina rikhwin wasyadidi lin umara. So tawassut dengan bainiyah. Sifat kelima ataupun situasi kelima adalah hams. Dan hams ini kita boleh bahagikan dia kepada dua. Okey, di mana di sana ada hams rakhawah dan dia ada hams syiddah. Okey. Kemudian sifat yang keenam adalah dengun. Dengung. Okey, dengung. Yang macam orang utara dia sebut dengun. Tak tahulah kalau betul. Saya bukan orang utara. Saya utara juga. Family mak saya daripada utara. Tapi takat naik sampai Kuala Kangsar. Tak naiklah sampai ke Kedah ke Perlis ke kan. Okay, dengung. Okay, 7. Lin. Ada Lin. Nama orang ke apa ni Ustaz? Lin. Sedap nama. Okay, Lin. Yang ke-8 istitalah. Okay, istitalah. So kita ada 8 sifat bagi huruf-huruf apabila dia mati. Okay, tadi kita tengok sifat tebal dan nipis ni dia berlaku apabila huruf tu berbaris ataupun huruf tu mati. Tapi dalam baris mati ni ada sifat-sifat tertentu yang kita kena tahu. Okay, baik, kita pergi pada yang pertama. Okay. Yang pertama adalah qalqalah. Okay, apa dia qalqalah? Qalqalah artinya lantunan. Okey, lantunan. Pernah tengok benda melantun tak? Okey, benda melantun. Kita kena tahu, kena faham konsep lantunan supaya kita tahu macam mana caranya untuk kita lantunkan huruf-huruf ni. Okey. Baik, lantunan. Okey, benda yang melantun, kita tengok. Okey, katalah ini dinding. Contohnya di dinding belakang saya dinding kan. Okey. Kalau kita baling bola dekat dinding, okey, apa akan jadi pada bola? Kita baling bola, maka bila dia sentuh dinding, dia akan patah balik ke belakang. Okay, sentuh dinding, patah balik ke belakang. Maka ini dinamakan lantunan.
Okey, lantunan. Faham yang ni dulu. Sebab apa nanti kita tengok macam mana qalqalah ni terjadi. Okey. Dia sentuh patah balik maka itu lantunan. Okey, lantunan ini dinamakan dalam bahasa tajwidnya qalqalah. Okey, huruf-huruf yang mempunyai qalqalah akan melantun. Okey, dengan saya pun tak nampak ni apa dia. Minta maaf. Akan melantun dengan bunyi ke arah baris atas. Okey. Huruf yang mempunyai qalqalah akan melantun dengan bunyi ke arah baris atas. Okey, ke arah baris atas. Ia ada dua, sughra dan kubra. Okey, kita akan tengok, tak apa. Yang ni tak nampak tak apa. Okey, huruf-huruf yang melantun ada 5. Okey. Okey, kalau kita nak hafal Arab punya style, maka Arab bunyi dia kutub jad. Okey, kutub jad. Kalau nak hafal style Arab, Arab bunyi dia kutub jad. Kalau sampai dekat Malaysia ni, maka bunyi dia jadi koto di baju. Okey, kutub jad Arab, Melayu koto di baju. Kalau orang Negeri Sembilan, baju dan koto. Bolehlah mana-mana pun. Yang penting ada 5 huruf ni. Okey, tapi nak senang ingat bahasa Arabnya kutub jad. Okey, kutub jad. Sebab apa ni jadi koto. Tadi ustaz kata tak ada o. Okey. So bahasa Melayu ni kena berubah sikit dah. Dia jadi koto. Okey, koto di baju. Koto di baju. Okey, Arab kutub jad. Baik, boleh 5 huruf ni. Okey. So tadi kita kata dia melantun. Okey, ingat 3 benda. 3 benda. Yang pertama dia melantun, yang kedua ke arah baris atas dan yang ketiga dia ada 2, sughra dan kubra. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, kita pergi pada huruf yang pertama iaitu huruf qaf. Qaf apabila dia baris mati. Okey, kita tengok dalam perkataan ini nampak huruf qaf baris mati. Okey, huruf qaf baris mati. Okey, maka bunyi dia macam mana? Yaqtulu. Yaqtulu. Okey, baik. Saya bagi bunyi dulu. Yaqtulu. Lalu benda apa yang kita kena tengok? Okey, kita kena tengok seperti biasa. Langkah pertama untuk tahu huruf kena tengok apa? Makhraj. Yang ni jangan lupa. Okey. Langkah yang kedua, kita nak tengok tebal nipis. Baik, qaf tebal ke nipis? Okey, kita baris ataskan dia, kemudian kita sebut. Senyumkan dia. Ka. Dia jadi qa ke dia jadi ka? Dia jadi ka, dia tak jadi qa. Maka qaf adalah huruf tebal. Maka kita pun tulis kat sini tebal. Okey. Qaf tebal. Okey, dan kemudiannya okey, qaf yang ni baru kita tengok. Ada sifat apa apabila dia mati? Dia ada lantunan. Okey, baik. Bagaimana qaf yang mati ni melantun? Okey, ingat makhraj. Makhraj qaf, pangkal lidah, sentuh ke langit-langit atas. Okey, kita sebut hari tu. Okey, macam mana qaf? Pangkal lidah pergi ke langit-langit atas. Sentuh ke? Tak, tekan. Kita kata tekan. Tekan. Okey, pangkal lidah tekankan ke langit-langit atas. Okey, kita tekan. Baik, makhraj dia tebal, kita tak senyum. Yak. Okey, kemudian macam mana dia nak melantun? Baik. Pangkal lidah tekan ke langit-langit atas tetapi sentuh lepas. Sentuh lepas. Sentuh lepas. Okey, jangan tahan, jangan yaqtulu tak ada. Jangan tahan. Sentuh terus lepas. Tadi kita sebut lantunan sentuh lepas. Sentuh patah balik. Sentuh patah balik. So sama. Situasi yang sama, pangkal lidah ke langit-langit atas, sentuh lepas, sentuh lepas. So jadi macam mana? Yaqa. Okey, nampak? Makhraj. Kemudian saya tak senyum. Yaqtulu. Okey. Dan saya mohon sangat-sangat jangan muncung bibir. Jangan yaqa. Okey. Sebab muncung bibir adalah tempat keluar huruf waw. Okey, so bila kita sebut yaq, seolah-olah ejaan dia ya, Y-A-W-Q. Yaqtulu. Kita tak nak yaq, kita nak yaqa.
Yaqa. Okey, yaqa. Okay, boleh? Payah Ustaz, payah. Okey. Awal-awal payah, susah, tak apa. Tapi train. Okey, ambil ni. Okey, siapa yang tak ada nota boleh ambil dekat dalam Telegram. Okey, kalau nak apa screenshot ke tangkap gambar pun boleh. Okey, sebab nak try perkataan. Ni perkataan bawah ni yang penting. Okey, perkataan bawah ni adalah perkataan yang membantu kita untuk kenal huruf qalqalah. Okey. Yaqa. Yaqtulu. Nampak? Yaqtulu. Okey, dan jangan break bila kita sebut ni kita lantunkan, jangan yaqtulu. Yaqtulu. Jangan berhenti. Yaqtulu. 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 Okey, sambung terus. Lantunan terus masuk pada ta. Yaqtulu. Okey, baik. Kita tengok contoh yang seterusnya di bawah. Okey. Fa baris atas, lam baris atas, qaf mati. Ingat tadi, qaf mati, pertama makhraj, kedua dia tebal, yang ketiga dia ada lantunan. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, falaq. Falaq. Okey, nampak? Okey. Apa perbezaan perkataan yang di atas dan perkataan yang di bawah? Okey, perkataan yang di atas huruf qaf mati ni berada di tengah-tengah perkataan. Dia berada pada kedudukan yang kedua. Okey, ada pun perkataan yang di bawah ni huruf qaf berada di hujung perkataan. Okey, dia berada di hujung perkataan. Okey, tengok bunyi dia. Tengok bunyi dia. Yaqtulu. Yaqtulu. Okey, nampak? Dengan yaqtulu. Tapi kalau dia berada di hujung falaq. Nampak kuat. Falaq. Bukan kita kuatkan, tapi dia jadi secara semula jadi. Okey. Dalam kita nak sebutkan huruf qalqalah, jangan lupa tadi. Yang kedua, dia sentiasa ke arah baris atas. Jangan baris ataskan dia. Jangan baca yaqtulu, yaqa, yaqa. Jangan yaqa, tapi dia ke arah baris atas. Yaqtulu, yaqtulu, falaq, falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Okey, boleh? Okey, baik. Apabila dia berada di tengah-tengah perkataan, bunyinya agak tidak kuat. Dia kuat tapi dia kurang kuat. Kurang. Okey, tetapi apabila dia berada di hujung perkataan, bunyinya sangat jelas. Okey. Lalu keadaan bila dia kurang di tengah-tengah perkataan, maka ia dinamakan sughra. Okay, dan apabila dia di hujung perkataan, maka ia dinamakan kubra. Okay. So kerana kedudukan dia yang menyebabkan bunyi yang keluar tu ada yang kecil bunyi dia, maka nama dia sughra. So ada keadaan tu bila dia di hujung perkataan, maka bunyi yang keluar tu kuat, maka ia dinamakan kubra. Okey, boleh. So itu beza dia. Sughra dan kubra. Okey, satu di tengah-tengah perkataan dinamakan sughra, di hujung perkataan dinamakan kubra. Okey, baik. Sekali lagi kita tengok yaqtulu. Yaqa. Lantunan ke arah baris atas. Dan di tengah perkataan yaqa. Yaqtulu. Okey. Okay. Kedua, makhraj, tebal, lantunan. Okey, lantunan sentuh lepas. Okey, dan kemudian ke arah baris atas. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Okey, boleh? Boleh, masya-Allah. Tahniah. Okey, kita pergi pada huruf yang seterusnya. Huruf yang seterusnya adalah huruf qa. Okay, ingat, okay, kita nak sebut sama macam tadi. Pertama makhraj, kedua qa tebal ke nipis? Qa tebal. Okey, yang ketiga lantunan. Okey, qa tebal, tebal qa, tebal terbuka ke tebal tertutup? Tebal tertutup. Okey. Rahang dengan rahang dirapatkan. Okey, seluruh lidah kita, pangkal lidah kita ditekan ke atas. Okey, baik. Baik, kita tengok contohnya. Okey. Ta tadi, ta. Okey. Makhraj ta dekat mana? Hujung lidah, belakang gigi atas ataupun spesifiknya
Hujung lidah menyentuh tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okey, itu ta. Okey, baik. Hamzah baris atas jumpa dengan ta, kemudian ain baris atas, mim baris atas. Ama, ama. Okey, baik. Di tengah-tengah dia ada ta mati. Maka ingat semua sekali makhraj ta tebal, kemudian ta ada lantunan. Lantunan sentuh lepas, sentuh tekan, sentuh tu dengan tekanan dan kemudian lepas. Okey, terus alta, alta. Nampak lidah saya alta. Bergerak terus lidah. Okey, saya tak biarkan, saya tak alta. Tak ada. Tapi tarik terus, dia tekan dia sentuh je, tarik balik. Alta. Alta. Okey, boleh. Ke arah baris atas. Alta. Okay. Allazi at'amahum. Okey. Dekat surah Ila fi Quraisy. Allazi at'amahum min ju'. Okey, boleh. At'a. Okey. Kita tengok contoh apabila dia berada di hujung perkataan. Basalta. Okey. Basalta. Okey, ba nipis, sin nipis, baris atas dua-dua, basalta. Basalta. Ingat ta, makhraj dia, ketebalan dia, ada lantunan, sentuh, lepas, sentuh, lepas. Basalta. Basalta. Okey, boleh? InsyaAllah. MasyaAllah. Okey, baik. Kita pergi pada huruf yang seterusnya, iaitu huruf ba. Okey, ba. Okey, lalu kita nak sebut huruf ba dalam perkataan ini, maka kita kena ingat apa? Yang pertama makhraj. Makhraj ba dekat mana? Bibir dengan bibir. Bibir jumpa bibir. Kemudian ba yang kedua kita kena tahu apa? Tebal ke nipis? Ba tebal ke nipis? Ba baris atas, bawa dia ke arah senyum. Ba, ba. Keluar bunyi ba. Ya, maka ba adalah huruf nipis. Bawa dia ke arah senyum. Yab, yab, yab. Bawa ke arah senyum. Okey, dan yang ketiga, ba, dia mati, maka ada sifat qalqalah pada dia, lantunan. Lantunan pada ba, sentuh lepas, sentuh lepas. Yab, sutu, nampak? Yab, sentuh terus lepas. Okey, nampak bibir saya? Yab, sentuh terus lepas. Jangan biar, jangan yab, sutu, tu tak ada qalqalah. Sentuh lepas qalqalah. Yabsutu. Okey, boleh. Yab. Kenapa saya bawa ke arah senyum? Kerana ba nipis. Tadi qaf dengan ta tebal, maka saya tak senyum. Yaqtulu, at'ama. Tapi ba nipis. Yabsutu. Okey, boleh. Su. Ingat, jangan su. Jangan tebal jadi sad. Sin nipis. Sutu. Yabsutu. Okey, boleh. Okey. Kemudian, bawah ada ba bila di hujung perkataan waqab. Okey, waqab. Okey, sentiasa ke arah baris atas. Waqab. Okey, waqab. Nampak? Yabsutu. Dengan je ba. Tapi dekat hujung waqab. Nampak? Kuat bunyi dia. So, yang kat hujung nama dia kubra, yang dekat tengah nama dia sughra. Okey, boleh? Baik, kita pergi pada huruf yang seterusnya, iaitu qutub, jad, jim. Okey. Huruf jim, ingat yang pertama makhraj dia, tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas. Okey, dan gigi kalau boleh jangan rapatkan. Okey, biar dia renggang satu jari. Okey, boleh. Dan jim bila dia mati, maka ada lantunan. Sentuh lepas. Tengah-tengah lidah kita, tekan ke atas langit-langit, lepas terus. Okey. Ajniha. Okey. Ajnihatu. Jim nipis, maka bawa dia ke arah senyum. Jangan senyumkan, bawa ke arah senyum. Ajnihatu. Ajnihatu, baris atas, sentiasa bunyi ke arah baris. Ajnihatu.
Ajanihatu. Aja. Jangan aj tak nak. Okey, dia tak melantun. Ajanihatu. Okey, boleh. Okey, itu di tengah-tengah perkataan. Nampak ringan je. Ajanihatu. Okey, tapi tengok dekat belakang. Yalij. Okey, hatta yalij. Ayat penuh dia hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai unta masuk dekat ikatan bukan unta, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tali yang kita buat ikat kapal masuk dalam lubang jarum. Memang tak boleh nak masuk. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ataupun unta pun boleh juga. Dekat situ. Okey, unta masuk dalam Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam ayat tu, orang yang kafir tidak beriman pada Allah Taala dia takkan masuk syurga. Dia hanya boleh masuk syurga apabila unta masuk dalam lubang jarum. Maksudnya mustahil. Okey. Yalij ajanihatu yalij. Nampak? Ajanihatu. Nampak ringan je. Tapi bila dekat hujung yalij. Okey, boleh. Oh, penat. Baca makhraj ni memang agak penat sikit. Tambah pula ambil berapa banyak huruf malam ni. Okey, baik. Kita pergi pada huruf yang seterusnya dan huruf terakhir kita pada malam ini, iaitu huruf dal. Kita tak nak ambil banyak-banyak. Tadi dah ada 3 sifat unik dah. Yang ni tambah pula qalqalah lagi Ustaz. Pening Ustaz. Oh, pening. Macam mana nak tidur malam ni? Tak apa, esok cuti tidur. Okey. Dal, ya baris atas, dal mati, ra baris atas, hamzah mati. Hamzah mati. Hamzah baris depan. Okey. So kita nak sebut dal mati ni macam mana? Yang pertama sekali makhraj. Ni makhraj. Kemudian dal tebal ke nipis? Dal, dah baris atas, senyumkan. Dah boleh disebut, maka dal nipis. Okey. Dal, dan kemudian dal bila dia mati ada lantunan. Okay. Dal makhraj dia hujung lidah belakang gigi atas ataupun tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okay. Sentuh lepas. Yadra'u. Sentuh lepas. Okay. Yadra'u. Sentuh tu dengan tekanan. Yadra'u. Okay, nampak? Yadra'u. Wah, okey. Kita cuba pada perkataan yang berakhir dengan huruf dal. Ahad. Okey, ahad. Sentiasa ke arah baris atas. Ahad. Okey, boleh? Boleh insya-Allah. Okey, ingat. Okey, ni keadaan pertama. Ini baru keadaan pertama. Qalqalah. Kita ada lagi 7 keadaan yang kita akan tengok. Kita ada syiddah, rakhawah dan rakan-rakan. Okey, so ingat pada malam ni, okey, kita ada 5 huruf. Apabila 5 huruf ni mati, ingat mati mati. Okey, apabila 5 huruf ni mati, maka akan ada lantunan. Apa dia huruf dia? Koto bejat. Koto di baju. Okey. Baik, Ustaz, saya nak train sebut huruf qalqalah. Surah apa yang bagus? Maka surah yang elok untuk train qalqalah adalah surah At-Tariq. Okey, surah At-Tariq. Okey, surah At-Tariq. Surah At-Tariq ni dekat mana? Okey, kalau siapa ada Al-Quran, surah At-Tariq adalah pada muka surat. Muka surat 591. Okey, muka surat 591. Dan sebab apa saya nak sentuh surah At-Tariq ni sebab dia qalqalah, tapi ada satu benda menarik tentang At-Tariq ni. Okey, pada sebelum ni bila saya mengajar tafsir, saya sebut At-Tariq ni, Tariq ni adalah benda yang datang pada waktu malam. Okey, pada waktu malam benda yang datang adalah bintang. Okey, dan benda yang Tariq ni dia datang mengetuk tu. Kita ketuk pintu taraqa. Taraqa ni ketuk. Taraqa, ketuk kepala pun taraqa. Okey, so benda yang mengetuk pada seolah-olah mengetuk pada waktu malam, dia bintang ni dia stay duduk pada satu tempat dia. Tetapi ada benda yang taraqa pada waktu malam. Dia datang seolah-olah dia ketuk kita, betul dia pergi. Okey, itu taib bintang.
Okay, pada asalnya saya dapat itu tafsiran ni. Tetapi pada penemuan baru sains, ahli-ahli angkasawan, astronot ni, NASA ni, dia jumpa satu bintang yang dipanggil pulsar. Okey, yang dipanggil sebagai pulsar. Pulsar ni ataupun dia famous dengan nama knocking star. Okey, knocking star. Di mana bintang ni dia berpusing sangat laju. Sangat laju sampai dia mengeluarkan bunyi seolah-olah ketuk tong tok 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 tok. Nampak. So ini satu keajaiban yang saya baru tahu. Saya baru tahu benda ni dan seronok untuk saya kongsikan bersama-sama. Okay, sebab dahulunya orang tak kenal, orang tak pernah dengar bintang yang mengeluarkan bunyi seperti orang ketuk pintu. Tapi rupanya ada dan ia dinamakan pulsar. P-U-L-S-A-R. Okay, knocking star. Okay, cuma kita nak cakap surah At-Tariq ni, was-samaa'i wat-tariq. Okay, maka ia adalah surah yang sangat baik untuk kita latih kita punya qalqalah. Dalam dia ada semua huruf. Foto di baju, pilih dia nak sebut yang mana. Ada semua dalam surah At-Tariq. Okay, baik, boleh? Okay, baik. Okay, kalau dah boleh, kita nak buka untuk pertanyaan. Siapa ada pertanyaan, kita boleh bertanya. Sebentar saya buka untuk siapa yang nak bertanya. Baik, siapa nak tanya, boleh buka mikrofon dan bertanya. Tak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ada Ustaz. Ada. Oh, ada. Ingat baru nak Huruf tutup ba, Ya. abe ke abe. Ke arah, okay, macam saya sebut tadi, ke arah baris atas. Ba. Aba. 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 Okay, macam contoh, wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Waqaba. Nampak dia ke arah waqab. Seolah-olah macam sebut ba, waqaba, tapi kita tak bunyikan baris. Waqaba. Waqaba. Mati habis ayat tak apa Ustaz, yang di tengah-tengah. Ya sutu, nampak? Ya sutu ke arah ke arah baris. Jangan paksa dia keluar ya ba. Kalau dia nak keluar ya ba, tu yang jadi bunyi baris atas. Ke arah, kita bayangkan dia ke arah baris atas. Ya sutu. Ayuh, cantik bunyi, masya-Allah. Ya ba. Okey. Baik, ada soalan lain? Tadi saya ada masuk kelas lain. Memang soalan tu tak sepatut tanya Ustaz. Saya sepatut tanya Ustaz tadi. tapi saya sudah lepas baru saya terfikir. Tadi saya baca Ustaz kata makhraj huruf tu betul, tetapi sifat huruf tu kurang. Jadi qalqalah tu tak ada. Bukan, tapi bukan qalqalah. Saya baca tadi jadi mungkin sebab huruf ra saya tak tebal kot Ustaz. Saya pun tak soal. Saya bila dengar tu saya pun ya, saya pun lupa. Okey, kalau macam tu puan, saya cadangkan setiap kali belajar ada soalan tanya. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita lambat-lambat tanya, maka manusia ni semula jadinya memang dia akan lupa, dan tambah lagi syaitan datang kacau kita, lagilah kita lupa. So ada soalan, tanya je. Okey. Siapa ada soalan? Okey. Saya akan buka. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nak tanya huruf ta tu, ta. Sebutannya al-ta'ama. Al-ta'ama. Ya, al-ta'ama. Dia tebal. Okey, nampak. Okey, makhraj dia hujung lidah pergi ke tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okey, kemudian sifat dia tebal tertutup. Al-ta'ama. Okey, kemudian dia ada lantunan. Lantunan sentuh lepas. Al-ta'ama. Dan lantunan ke arah baris atas. Al-ta'ama. Okey. Campurkan semua. Dia akan jadi cantik. Masya-Allah. Okey, syukran Ustaz. Okey, hafal. Okey, baik. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, baik. Tak ada soalan lain. Okey, seperti biasa saya akan sentuh benda ni setiap kali kelas saya, permulaan kelas kita akan recall. Ada soalan? Siap berdehem ni. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya qalqalah da yang huruf akhir
Setakat mana lantunan dia tu yang berbunyi contoh ahad ke ahad? Okey, baik. Ini satu soalan yang baik. Okey. Okey, sebab sebelum ni ada orang bila kita sebut lantunan, dia paksa keluar. Okey, dia paksa huruf tu keluar. Macam mana? Ahad. Nampak? Ahad. Okey. Qul huwallahu ahad. Dia duk paksa keluar. Okey, qalqalah jangan paksa. Dia keluar secara natural. Semula jadi. Okey, dia keluar secara semula jadi. Apabila berlaku lantunan, sentuh pada makhraj lepas, sentuh pada makhraj lepas, dan hujung lidah berjumpa dengan tempat pertemuan gigi dan gusi atas, sentuh lepas, sentuh lepas. Apa yang keluar itulah qalqalah. Ahad, ahad. Jangan paksa, jangan ahad. Itu saya paksa. Okey, dia keluar semula jadi. Okey, dan setiap orang tu dia punya kekuatan bunyi qalqalah dia tu berbeza. Okey, bila kita dengar orang ni baca kuat ni bunyi qalqalah dia, awak aku punya perlahan ni. Janganlah bandingkan. Okey, sebab setiap orang bila dia buat itulah bunyi qalqalah dia. Okey, ahad. Okey, qul a'udzu birabbil falaq. Okey. Boleh buat? Okey, Ya. terima kasih. Baik, masya-Allah. Biar dia keluar secara semula jadi. Okey. Ustaz. Ya, saya. Saya Supaya nak tanya Ustaz 2 satu. kali, kena jawab 2 kali. Ya, Puan. Saya nak tanya ni tentang dalam surah Qul Huwallah tu. Kalau yang baris bawah tu lam yalid macam mana Ustaz? Lam yalid macam mana? Sama. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Kita matikan dia punya macam mana Sama. kalau kita matikan lam yalid tu? Kalau nak berhenti lam yalid. Okey, sentiasa ikut sifir ni. Makhraj, tebal nipis, kemudian lantunan. Yalid. Ke arah baris atas lah, ke arah baris atas. Sentiasa ke arah baris atas tu kita jangan buat dia keluar, tapi imagine, kita bayangkan Ya, dia lam ke arah yalid. lam yalid. Lam yalid. Okey. Ya, terima kasih Ustaz. Okey, Saya sama. nakkan bunyi lam yalid. Sebab sebelum dia baris bawah kita pun baris bawah. Lam tak ada. yalid. Okey, dan huruf-huruf qalqalah ni semua sentiasa ke arah baris atas. Oh, gitu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, baik. Ada soalan lain? Lam yalid. Okey, cuma kadang-kadang kita dalam masyarakat Malaysia kita ni, kita bagi keringanan sikit. Arab dia tak ada huruf I. Okey, Arab dia tak ada huruf I. Sebab tu dia punya bunyi qalqalah dia ke arah baris atas. Okey, namun kita ada huruf I, maka kita boleh bagi keringanan. Nak qalqalah ni boleh bagi keluar huruf I. Falaq. Okey, cuma bunyi dia tak berapa sedap lah. Kalau orang Arab dengar dia kata, pelik bunyi ni. Tapi asal qalqalah dia bunyi tak apa. Okey, cuma kita kata asal qalqalah sentiasa bawa ke arah baris atas. Okey, basat. Okey, waqab. Ada be kan ke arah I. Yalij. Macam separuh hidup lah Ustaz. Akan hidup pula. Seakan-akan baris atas tu hidup, ya. Tetapi kita tak bunyikan dia. Ya. Akan hidup. Masya Allah. Okey. Baik. Ada soalan lain? Tak ada. Okey. Kalau siapa balik train pada surah At-Tariq. Okey. Buat latihan membaca pada surah At-Tariq. Okey, was-samaa'i wat-tariq. Wa ma ada dal mati. Adraka mat-tariq. An-najm, ada jim. An-najmu tsaqib. Okey, boleh. Latih pada huruf pada surah At-Tariq, dan siapa ada masalah boleh tanya dalam grup, boleh tanya. Nak masuk kelas sesi depan nak tanya pun tak ada masalah. Okey, sebab biar kita faham dulu, sebab kita tak nak lalu ni baki ni banyak lagi ni. Nampak? Tu baru 5, yang ni ada 6.
Yang ni ada 5 lagi. Yang ni ada wah Masya Allah bila banyak ni. Kan? Hams. Hams ada 10 huruf semua. Okay, di mana 2 hams syiddah dan 8 hams rakhawah. Okay, kemudian huruf lin ada 2, istiqalah ada 1. So kalau ada tak faham apa-apa tanya dulu. Sebab kita tak nak masuk yang baru dalam keadaan yang sedia ada kita kurang faham. Siapa ada masalah daripada sebelum-sebelum ni pun tak apa, huruf tebal nipis, pada huruf berubah tak berubah, tempat keluar huruf. Siapa ada masalah boleh tanya insya-Allah. Sebab yang penting dalam sesi-sesi kita adalah faham. Kefahaman. Okey. Bukan nak habis. Kita khatam lambat tak apa. Yang penting semua faham insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Boleh? Okey, baik. Nampak macam tak ada pertanyaan. Saya pun nak tutup kaunter pertanyaan dah. Okey. Lalu insya-Allah kita akan sambung lagi pada sesi kita yang akan datang di mana kita akan sentuh tentang syiddah dan rakhawah. Okey, 2 huruf ni dulu untuk kita kenal syiddah, rakhawah dan sekali mungkin bainiyah sekali sebab bainiyah ni dia berkait dengan syiddah dan rakhawah insya-Allah. Okey, lalu saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada semua yang menghadiri sesi pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini dengan kafaratul majlis. Tasbih kafarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jangan lupa 10 minit ke 15 minit tiap-tiap hari untuk latih diri kita dengan hari ni kita dah, sebelum ni kita dah ambil makhraj, kemudian kita dah tengok huruf tebal dan nipis, dan hari ni kita dah tengok sifat-sifat unik bagi beberapa huruf dan juga qalqalah. So tengok benda ni 10 minit ke 15 minit tiap-tiap hari. InsyaAllah kita jumpa lagi Rabu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.